Presiden PAS sebenarnya ulama atau ahli politik? Tentunya ramai di luar sana di antara para penonton rentasan berita adalah para pengikut PAS. Kali ini kami bawakan kritikan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang atas kapasiti beliau sebagai ahli politik. Jangan marah-marah. Ayo, kita hadam bersama. Sedarkah anda apabila Abdul Hadi berbicara, kayu ukurnya adalah untuk menang persepsi politik beliau? Apabila beliau naik pentas, beliau akan serang ahli politik lain juga untuk mencipta persepsi. Cuma agak melampau apabila beliau sandarkan dalil Al-Quran dan hadis kepada musuh politik PAS. Jika beliau sebut ayat Al-Quran lawan orang kafir, ketahuilah ayat-ayat itu perlu difahamkan bukan kepada kafir yang bernegara di Malaysia. Kafir dalam Al-Quran itu kafir pelampau, setaraf penentang Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menentang Hadi dan partinya tidak layak disandarkan pada ayat tersebut, termasuk ahli parti gerakan yang sebelum ini membantah pengajaran modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Mereka boleh difahamkan lagi, mereka bukan mengangkat senjata. Menurut Ahmad Syahir Muhammad Shah di Malaysia, ada dua parti yang dasarnya Al-Quran dan hadis, PAS dan juga Amanah. Perbezaan hanyalah ijtihad pendekatan. Jika PAS tuduh Amanah dengan DAP, ketahuilah juga PAS kini bersama gerakan. Jika PAS tuduh dasar DAP adalah sekular, dasar gerakan adalah liberal. Jika PAS boleh guna kaedah fiqh untuk terima gerakan, Amanah juga guna kaedah fiqh yang sama, terima DAP. Tetapi Presiden PAS menuduh Amanah bersama DAP sekadar nak menang pilihan raya. Itu tuduhan berat. Apakah Abdul Hadi lupa PAS pernah bersama DAP nak menang beberapa kali pilihan raya sejak 1999? Setakat ini belum ada rekod PAS menang dengan gerakan, tegas Syahir. Tambah beliau, PAS juga berpakat dengan banyak parti bukan Islam di Sabah dan juga Sarawak untuk tebuk atap ketika langkah syaratan PAS menjadi kerajaan persekutuan selama 33 bulan. Semua tahu apa terjadi pada Malaysia ketika itu. Sudah menang, tiada satu pun gagasan Islam yang dibawa PAS. PAS juga bagi 20 kerusi kepada gerakan di Pulau Pinang untuk tujuan menang pilihan raya negeri baru-baru ini. PAS hanya bertanding 10 kerusi. Gerakan pula 20 kerusi, bersatu 10 kerusi. PAS juga sedang sibuk dengan sekutu-sekutunya untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, kononnya atas nama demokrasi, mengiyakan pembelian-pembelian ahli parlimen untuk menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita perlu lihat PAS sebagai parti politik. Apabila mereka buat halal, apabila orang lain buat ikut kehendak DAP. Apakah jin yang merasuk PAS sampai takut sangat kepada DAP? Orang PAS yang keluar Amanah bukan tukar agamanya. Asasnya adalah perkara ijtihad dalam politik. Amanah membawa naratif berbeza dengan PAS. Apa naratif Amanah? Tidak guna nama Islam pada parti sebab parti bukan agama. Ia dibuat oleh manusia, terdedah dengan pelbagai fitnah dan persepsi jahat. Baru saja tubuh Amanah, Presiden PAS dah gelar khadam DAP. Inilah tanggungjawab pimpinan awal Amanah. Ujar beliau yang merupakan naib ketua pemuda Amanah Negeri Sembilan. Mesej Islam yang dibawakan Amanah dalam bentuk dakwah yang lebih universal dengan pendekatan mendidik dan memahamkan orang Islam dan bukan Islam tentang Islam. Syahir menambah Amanah memperkenalkan konsep Islam rahmatan lil alamin. Amanah juga yang menterjemahkan konsep rahmah secara praktikal dan difahami oleh rakyat. Bukan hanya bermain isu-isu yang puluhan tahun berulang setiap kali pilihan raya seperti hudud, RUU 355, arak dan juga judi. Adakah perjuangan Islam hanya terhad ke arah itu sahaja? Takkan tiada seorang pun ulama dalam Dewan Ulama PAS boleh berfikir lebih jauh ke depan. Amanah mengimbangi politik Malaysia yang perlukan citra Islam yang sebenar, bukan Islam celupang atau penghukum. Amanah masuk politik untuk mengetengahkan polisi-polisi negara yang mempunyai nilai-nilai Islam yang menjamin hak warga negara. Apakah ia bukan jaminan yang baik untuk Islam berikan? Jaminan bukan bermakna mengikut kehendak tanpa peraturan. Amanah juga menjadi benteng ekstremisme agama di Malaysia. Semua kalam pelampau ditolak dengan hujah dengan matlamat memastikan Malaysia tidak menjadi seperti negara-negara Islam yang musnah kerana pelampau agama. Banyak negara Islam musnah kerana pelampau yang akhirnya berantakan sehingga ke hari ini. Fikrah ini sangat jelas. Kebetulan PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram, figur Amanah yang telah menterjemahkan nilai Islam pada amanah di peringkat nasional, telah meninggalkan kita dengan dua tempat ini untuk dipertahankan.
bukan mempertahankan batang tubuh almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub, tetapi lebih besar fikrah dan perjuangan amanah yang ditunjukkan almarhum adalah yang lebih utama untuk dipertahankan. Amat malang, pentas ceramah PN tidak sedikit pun ada ucapan terima kasih kepada almarhum. Yang ada hanyalah DAP dan DAP, sindir Syahir. Islam di Malaysia tidak akan menjadi semakin baik jika kebencian yang dimainkan PAS dan PN dibiarkan. Mereka pun bebas bercakap atas jasa Pakatan Rakyat yang PAS pernah bersama dahulu. Tetapi akhirnya kebebasan ini menjadi pemecah belah kepada perpaduan Malaysia. Jika Abdul Hadi membina persepsi amanah ditubuhkan sekadar untuk menang pilihan raya, ia hanyalah kalam dusta daripada Presiden PAS yang digelar ulama. Ulamakah begitu? Atau sekadar ahli politik seperti yang lain? Letak duduknya, jika kamu ingat kamu sahaja pejuang Islam, jangan ingat orang lain tidak memperjuangkannya. Fikir-fikirkan dan tolong jangan perasan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati